Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi kita untuk PDPR minggu ke-19 ini bersama dengan saya, Cikgu Helmi. Dan sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, Cikgu mahu murid-murid menyediakan buku nota ataupun mana-mana kertas, pensel untuk murid-murid mencatat beberapa isi-isi penting ataupun maklumat-maklumat penting yang akan cikgu sampaikan untuk bahagian PDPR kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan lihat pada tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kenegaraan. Unitnya pula ialah unit 13, iaitu sikap bertanggungjawab. Okey. Kita lihat kepada standard kandungannya 1.1, mendengar dan memberi respons masa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. 2.1, asas membaca dan memahami, dan standard pembelajarannya pula 1.1.3, mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif. 2.1.2, membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Okey, sumber kita pada hari ini kita cuma akan menggunakan buku teks saja. Buku teks iaitu muka surat 98, 99 dan muka surat 100. Okey. Jadi cikgu mahu murid-murid menyediakan kertas ataupun buku nota untuk mencatat beberapa maklumat penting bagi tujuan murid-murid menjawab soalannya nanti. Okey, kita lihat pada buku teks di muka surat 98, unit 13, sikap bertanggungjawab. Okey, pada hari ini murid-murid kita akan didedahkan untuk aktiviti mendengar dan bertutur. Walaupun cikgu tak dapat mendengar murid bertutur, cikgu berharap murid faham apa yang akan cikgu jelaskan kepada murid pada hari ini. Okay, tajuk kita kem jati diri. Okay, kem jati diri. Okay. Cikgu akan baca terlebih dahulu. Afifi dan rakan-rakan terpilih untuk menghadiri kem jati diri anjuran sekolah mereka. Dalam risalah program itu terdapat maklumat untuk bakal peserta. Okey, maklumat-maklumatnya, kalau kita lihat pada peta di bawah, kem jati diri ni terbahagi pada 3 stesen. Okey, stesen pertama, stesen nombor 1 akan dilangsung pada Sabtu pagi dan pengisian programnya ialah ceramah disiplin diri dan latihan kawat kaki. Okey, ada ceramah dan kemudian ada latihan kawat kaki. Okey, objektifnya adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin diri terpuji. Disiplin diri yang terpuji. Jadi tujuan kem jati diri untuk stesen yang pertama ni adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin diri terpuji. Kemudian kita akan pergi kepada stesen yang kedua. Stesen yang kedua juga pada hari Sabtu tapi pada waktu petang. Okay, pengisian programnya pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sayangi Malaysia. Okey, ada dua ni, pendidikan sivik dan kewarganegaraan serta sayangi Malaysia. Okey, objektifnya untuk melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Stesen yang ketiga pula itu akan dijalankan pada hari Ahad sebelah pagi. Pengisian programnya aktiviti cintai bahasa, seni dan budaya dan simulasi budaya. Ini aktivitinya. Dan objektifnya pula ialah melahirkan murid yang berjati diri tinggi melalui ilmu bahasa, seni dan budaya. Okey, murid-murid semua. Sebelum kita lanjut kepada perkara yang seterusnya. Okey, apa itu kem jati diri? Pernah tak dengar nama kem jati diri? Okey, tentu semua pernah dengar mengenai kem jati diri ataupun kem motivasi yang sering kali dilakukan kepada murid-murid sekolah maupun pekerja di sektor awam dan swasta. Di sekolah juga ada buat, orang bekerja pun ada juga buat. Apakah kelebihan-kelebihan kem ini yang merupakan acara wajib? Ada yang akan membuatkannya secara wajib setiap tahun untuk
murid-murid dan juga pekerja-pekerja mereka. Okey, kita lihat di sini. Pentingnya kem jati diri ni adalah kerana di dalam kem ini dapat membentuk murid-murid yang kenal siapa diri mereka, mempunyai keyakinan diri, mesti ada keyakinan diri. Keyakinan diri dalam menyelesaikan masalah, mahu berdepan dengan orang ramai. Jadi kem jati diri ini adalah untuk membentuk jati diri murid-murid. Sikap murid-murid, sifat murid-murid, serta membentuk keyakinan apabila berhadapan dengan orang ramai, serta membuka fikiran mereka untuk berfikir di luar kotak, dan apa yang paling penting, membentuk sasiah. Ini yang penting, sasiah. Sasiah pelajar untuk menghormati ibu bapa, guru dan juga orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Semasa kem jati diri ni ada pelbagai aktiviti lah. Kalau di muka surat 98 ni, kita boleh lihat aktivitinya terbagi pada 3 stesen. Okay. Setiap aktiviti ni ada perkara-perkara yang akan disampaikan, ada objektif-objektif yang akan cuba murid capaikan. Okay. Itu untuk pengenalan kepada kem jati diri tadi. Okay. Kemudian kita lihat, kita lihat perbualan di antara Cikgu Zakwan, Afifi, Kaijun dan Sofia dan juga Tinesh. Perbualan di antara guru dan murid-muridnya. Kita lihat. Afifi, apakah urutan program pilihan kamu dalam kem jati diri itu? Minta jelaskan sebab pilihan itu. Saya memilih program di stesen ketiga sebagai pilihan pertama. Saya memilihnya kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri saya terhadap kebudayaan warisan negara. Jadi Afifi, dia lebih memilih kepada stesen yang ketiga. Alasannya, kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri Afifi terhadap kebudayaan warisan negara. Jadi Afifi ni kita tahu mungkin dia minat seni. Jadi dia lebih suka kepada sesuatu yang ada membentuk kebudayaan warisan negara. Okey, kita lihat pada kenyataan yang keduanya. Pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Okey, cuba murid-murid fikirkan. Mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Okey, apa pendapat murid-murid? Cuba murid-murid menjadi Afifi untuk menerangkan mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda seperti murid-murid. Okey, jadi murid-murid semua boleh ambil apa yang cikgu akan katakan ini sebagai nota. Cikgu akan cuba bercakap dengan nada yang lebih perlahan supaya murid-murid berkesempatan untuk mencatat. Mencatat maklumat yang akan cikgu sebutkan ni di dalam buku nota ataupun kertas yang ada pada murid-murid tersebut. Ini penting untuk murid-murid menjawab soalan yang akan cikgu berikan di dalam Google Form nanti. Okay? Mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Okay? Jadi cikgu rasa program jati diri penting kepada generasi muda kerana asas jati diri perlu disemai sejak kecil. Asas jati diri perlu disemai sejak kecil. Kenapa? Kenapa ianya perlu disemai sejak kecil? Okey, supaya ia dapat melahirkan generasi muda yang lebih bertanggungjawab. Okey. Asas jati diri ini perlu dibentuk sejak kecil supaya dapat melahirkan generasi muda yang lebih bertanggungjawab. Okey. Itu kalau murid-murid berkesempatan untuk mencatat. Kalau tidak pun nanti murid-murid boleh ulang semula video ini. Okey. Kemudian Cikgu Zakwan bertanya lagi. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Sekiranya kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh, apa yang akan
berlaku. Apa yang akan berlaku? Kalau kita tidak ada jati diri, kita tidak ada personaliti diri yang kukuh, apa yang akan berlaku kepada kita? Okey, murid-murid boleh ambil apa yang cikgu katakan ini sebagai nota catatan murid-murid. Okey, jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh, maka individu itu tidak akan berdisiplin. Kalau kita tidak ada jati diri yang kukuh, kita dianggap tidak ada disiplin. Apabila kita tidak ada disiplin, maka kita akan menjadi ahli masyarakat yang rosak nilai murninya, dan tidak sayang akan bangsa dan negara. Jadi kita akan dianggap sebagai masyarakat yang rosak dan tidak sayang akan bangsa dan negara. Banyak perkara ini berlaku sekarang ni. Okey. Kita lihat kepada Sofia. Pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemai dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana. Kenapa? Kenapa perlu disemai dari kecil lagi? Apa pandangan murid-murid semua? Okey. Jadi, cuba catat ni. Cikgu akan jelaskan. Murid-murid perlu disemai dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana jati diri akan melahirkan bakal pemimpin. Akan melahirkan bakal pemimpin dan warga yang berguna untuk bangsa dan negara. Kita akan menjadi warga yang berguna untuk bangsa dan juga negara. Okey. Tinesh pula. Menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah apakah program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri? Program lain selain daripada program kem jati diri, kalau di sekolah kita dahulu, murid-murid boleh catat, di sekolah kita dulu, kita pernah buat kursus kepimpinan, kursus kepimpinan kepada murid-murid, kursus motivasi kepada murid-murid, yang dianjurkan oleh pihak sekolah, dan ada juga yang dianjurkan oleh pihak luar. Kesemuanya adalah untuk membentuk jati diri murid-murid semua. Okey? Itu tadi bahagian yang pertama yang akan kita rungkaikan untuk aktiviti mendengar dan bertutur. Jadi cikgu akan menyediakan latihan di Google Form nanti apabila kita telah siap menyelesaikan PDPR ataupun tutorial cikgu untuk murid-murid pada hari ini. Okay, itu tadi ialah aktiviti mendengar dan bertutur. Okay. Sekarang ni pula kita akan melihat pergi kepada aktiviti membaca. Aktiviti membaca, tajuk dia warisan pantun. Warisan pantun. Kita bertuah kerana hari ini ianya berkenaan dengan pantun Melayu Sarawak. Pantun Melayu Sarawak. Juga ada aktiviti untuk aktiviti ini nanti. Ada aktiviti untuk apa yang kita baca di muka surat 99. Okey, jadi kita akan baca sama-sama email yang dihantar oleh Jimmy kepada Afifi. Jimmy Rebai yang ada di Sarawak kepada Afifi Nazri berkenaan dengan warisan pantun. Jadi Jimmy ni akan berceritakan kepada kita tentang warisan pantun. Okey, kita akan baca bersama-sama. Kehadapan sahabatku Afifi, semoga dalam keadaan sihat sejahtera. Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk berkongsi cerita tentang keunikan bahasa Melayu Sarawak menerusi pantun Melayu Sarawak dalam acara bermukun. Acara bermukun. Menurut cikgu, apabila kita mengkaji dan memahami seni bahasa dan budaya tempatan,
kita dapat meningkatkan jati diri dan tidak mudah lupa akan warisan bangsa. Jadi, menurut cikgu kepada Jimmy ni, kalau kita mengkaji dan memahami seni bahasa dan budaya tempatan, kita dapat meningkatkan jati diri. Meningkatkan jati diri dan tidak lupa akan warisan bangsa. Dan tajuk kita, warisan pantun, dan ianya adalah acara bermukun. Acara bermukun ni lebih dikenali di Sarawak sebagai bergendang. Aktiviti gendang. Aktiviti gendang Sarawak. Okey. Kalau kita lihat di sini, ada perkataan yang diwarnakan dengan warna biru, jati diri dan juga warisan. Jadi jati diri di sini ada dua, jati diri dan warisan bangsa. Tapi yang diwarnakan cuma warisan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jati diri? Kalau kita rujuk pada kamus, jati diri ini merupakan ciri ataupun sifat yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama. Itu maksud dia. Ciri, sifat yang unik. Ciri dan sifat yang unik yang ada dari segi adat, bahasa, budaya dan agama. Manakala warisan pula memberi sesuatu pengertian, sesuatu peninggalan yang diwarisi. Orang dahulu dia tinggalkan sesuatu kepada kita dan kita masih gunakan pada hari ini. Itu yang dimaksud warisan. Seperti acara bermukun ni. Orang dahulu dia buat acara bermukun. Sekarang ni pun masih juga kita lihat acara bermukun. Okey. Itu perenggan yang pertama. Sekarang ni kita lihat kepada perenggan yang seterusnya. Dua perenggan yang seterusnya. Penerapan seni bahasa dan budaya ini dapat ditampilkan melalui persembahan bermukun antara wanita dan lelaki. Gendang dan biola antara alat muzik tradisional yang digunakan untuk menghasilkan melodi yang indah bagi mengiringi alunan pantun. Okay. Jadi aktiviti bermukun ialah acara berbalas-balas pantun dalam sesuatu majlis. Warisan yang dihidupkan kembali ini menguatkan jati diri bangsa Sarawak terhadap seni budaya sendiri. Pantun itu dapat menyampaikan hasrat, mesej dan akal budi masyarakat Melayu Sarawak. Tambahan pula, pantun dituturkan dalam dialek Sarawak sekaligus meningkatkan jati diri pemantun kepada bahasa Melayu Sarawak. Kita lihat dua perenggan ni. Dia. Melalui persembahan bermukun antara lelaki dan antara wanita dan lelaki. Seorang yang menjual pantun, seorang lagi membeli pantun. Alat yang digunakan pula gendang dan biola. Ini ialah alat muzik tradisional. Kemudian bahasa yang digunakan dialek Sarawak dan apabila mereka berpantun, mereka ada menyampaikan hasrat, mesej dan juga akal budi. Akal budi masyarakat Melayu Sarawak pada ketika itu. Okey. Dan kita lihat kepada 4 perkataan yang berwarna biru. Budaya, tradisional, bangsa dan budi. Okey. Budaya ni memberi maksud kepada tamadun ataupun peradaban. Tamadun, perubahan sesuatu bangsa tu disebabkan oleh perubahan budaya. Adanya tamadun di situ. Adanya peradaban di situ. Itu maksud budaya. Tamadun dan juga peradaban. Okay. Kemudian tradisional bermaksud cara hidup yang turun-temurun. Cara hidup yang telah dijalankan dari zaman dahulu lagi dan kita teruskan sehingga ke zaman sekarang. Okey, bangsa pula membawa maksud sekumpulan manusia. Kalau bangsa Sarawak, maksudnya orang-orang Sarawak. Itu maksudnya bangsa, sekumpulan manusia. Maksud budi pula ialah nilai perketi yang diamalkan. Itu yang dimaksudkan dengan budi. Nilai perketi yang diamalkan. Okey, kita lihat pada perenggan yang terakhir. Saya berharap agar budaya ini terus dipromosikan dan memenuhi aspirasi murid, iaitu berpengetahuan luas dan membawa identiti Sarawak ke peringkat global. Bahasa Melayu yang menjadi lambang jati diri juga akan semakin subur. Saya akhiri tulisan ini dengan serangkap pantun.
Bukan mukun sebarang mukun, mukun kami berisi beras. Bukan pantun sebarang pantun, pantun kami minta dibalas. Okey, jadi kita lihat di sini. Jadi Jimmy berharap agar budaya bermukun ni terus dipromosikan agar dia dapat memenuhi aspirasi murid. Iaitu berpengetahuan luas dan membawa identiti Sarawak ke peringkat global. Identiti Sarawak ke peringkat global. Kita lihat kepada perkataan yang berwarna biru itu, dipromosikan memberi maksud usaha untuk menggalakkan sesuatu. Usaha menggalakkan sesuatu dan juga aspirasi adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Cita-cita, aspirasi. Aspirasi yang kuat untuk mencapai sesuatu. Identiti pula bermaksud aspek-aspek tertentu seperti tingkah laku yang dapat menunjukkan sifat seseorang. Itu yang dimaksudkan dengan identiti. Aspek-aspek tertentu seperti tingkah laku yang dapat menunjukkan sifat seseorang. Dan global adalah sejagat, worldwide, sejagat. Itu yang dimaksudkan dengan global. Okey. Jadi di sini Jimmy telah menjual pantun kepada kita. Bukan mukun sebarang mukun, mukun kami berisi beras. Bukan pantun sebarang pantun, pantun kami minta dibalas. Okey, jadi Jimmy minta agar Afifi nanti dapat membalas email ni dan menyatakan pula apakah apakah warisan yang ada di pihak Afifi untuk diterangkan kepada Jimmy, untuk diberitahukan kepada Jimmy. Okey, dan Jimmy sempat menghantar gambar. Ini ialah gambar orang memukul. Kita bertuah dalam buku teks ni. Kita bertuah, kita boleh nampak ada seorang tua yang bermain biola, seorang pakcik yang bermain biola. Murid-murid kenal tak siapa orang tua tu? Kenal tak? Orang tua tu, pakcik itu ialah ayah kepada Cikgu Mohsin. Ayah kepada Cikgu Mohsin, iaitu Pakcik Armat. Pakcik Armat. Jadi itu, bertuah. Ayah Cikgu Mohsin adalah orang kuat gendang Sarawak. Orang kuat bermukul di negeri Sarawak. Okey, yang terakhirnya. Yang terakhirnya. Okay, kita lihat pada yang terakhir. Pada muka surat 100. Adik cikgu mahu murid-murid baca petikan di muka surat 100. Dan kemudian ni murid-murid baca saja. Tiada penerangan dari cikgu, murid-murid akan baca sendiri melalui buku teks murid-murid di muka surat 100. Dan kemudian murid jawab soalan. Ada 5 soalan di bawah tu, murid jawab. Murid tak payah tulis. Sebab cikgu dah buat semua di dalam Google Form. Jadi murid-murid akan lepas ni akan menjawab soalan tersebut di dalam Google Form yang cikgu sediakan. Jadi cikgu harap murid-murid bersedia untuk belajar pada hari ini dan cuba jawab semua soalan tu. Cuba jawab semua soalan tu dengan berhati-hati. Cuba dapat markah yang tertinggi untuk setiap latihan yang cikgu buat. Okey. Dan untuk itu murid-murid kita akan lihat kepada ni soalannya. Cikgu mahu murid-murid jawab, tapi cikgu dah sediakan dalam Google Form nanti. Murid-murid akan jawab di dalam Google Form. Okey. Ni. Sebelum kita berakhir pada hari ini, jawab semua soalan dan latihan di muka surat 98, 99 dan 100 di pautan Google Form yang dilampirkan bersama arahan PDPR pada hari ini. Jangan jawab soalan terus. Murid kena lihat video ni terlebih dahulu. Jadi sesi yang kedua nanti murid-murid semua akan bersama dengan Cikgu Al-Hadi untuk tajuk sambungan kepada apa yang kita pelajari pada minggu ini. Dan cikgu harap murid-murid semua bersabar, berdoa agar kita dapat bersekolah lagi selepas saja cuti pertengahan penggal yang kedua nanti. Dan cikgu mahu murid-murid semua selamat belajar, patuhi SOP,
jaga kebersihan, kita jaga kita. Kalau kalau boleh sekarang ni murid-murid jangan pergi ke keluar rumah ataupun ke pasar ke mana-mana saja terlebih dahulu. Kekal saja di rumah supaya kita dapat jaga kita boleh bendung pandemik COVID-19